Barang siapa yang nak tengok seorang manusia yang berjalan di atas muka bumi padahal dia telah meninggal, maka lihatlah kepada Talha. Masya Allah, ini adalah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada syahid yang hidup, iaitu satu gelaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada lelaki ini. Dan siapakah dia? Dia ialah Talha Ubaidillah Al-Taimi, iaitu sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, Talha ini sendiri bererti kata-kata yang positif. Okey, Talha ni dikatakan maksudnya adalah pohon yang rimbun, yang besar, yang subur. Nak dibayangkan tu pokok yang macam dekat hutan, dekat yang besar-besar, yang akar dia besar. Kalau kita nak peluk pokok tu pun tak lepas tangan kita kan. Itu adalah maksud Talha. Okey, jom kita kenal siapakah sebenarnya susuk tubuh yang sangat hebat ni. Okey, Talha ni ketika berumur 15-16 tahun dia dah mula berdagang. Jadi ketika umur 16 tahun dia telah pergi ke satu negeri yang dipanggil sebagai Syam. Dia dan para sahabat dia lah pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Dan Talha ni sebenarnya datang daripada keluarga yang ada harta. Okay, mak dia ada duit, ayah dia dah meninggal lah masa tu. So ketika umur 16 tahun tu dia berdagang ke negeri Syam. Sampai je ke negeri Syam, ada satu peristiwa yang berlaku kepada Talha yang sangat memberi kesan dalam hidup dia. Jadi Talha merakamkan cerita ini di mana ada seorang pendeta Nasrani. Dia ni macam menunggu dekat pintu depan Syam kalau orang luar nak masuk kan. So pendeta ni akan tanya, siapakah pedagang, siapakah yang datang daripada negeri Mekah, siapa kalau dia nak tanya semua orang. So Talha pun cakap macam kenapa Andy ni macam pelik lah, macam tiba tanya sebab dia adalah daripada negeri Mekah. So Talha pun cakap ya, saya. Jadi pendeta Nasrani ni pun tanya, apakah sudah keluar seorang lelaki bernama Ahmad? Talha mana tahu kan. So dia macam okey, dia macam tak jawab lah, dia diam je dulu. Dan Nasrani tu tanya, adakah sudah keluar seorang lelaki yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Muttalib? Lepas tu tak ada apa-apa suara, tak ada siapa jawab. Dan Nasrani tu sambung, daripada negeri Mekah ini akan keluar seorang Nabi terakhir, iaitu yang bernama Ahmad. Kalau kau jumpa dia, ikutilah dia kerana dia adalah penutup para Nabi. Dan pendeta Nasrani ni bagi ciri-ciri susuk tubuh Nabi yang terakhir ni, iaitu dia sambung lagi, Ahmad ini dia akan berhijrah ke satu negeri. Masa tu pendeta ni tak sebut Madinah, dia hanya describe negeri yang bakal Ahmad ini hijrah adalah di mana pohon kurma yang sangat banyak dan sangat subur dan ada garam dan batu-batu hitam. Dan cara pendeta Nasrani ni explain hingga menyebabkan Talha ni terkesan dekat hati dia. Dia jadi macam trigger, macam siapakah Ahmad ni? Betul ke dia ni penutup segala Nabi? Betul ke dia ni Nabi yang terakhir? Maka apa yang berlaku dekat Talha masa tu? Talha kembali ke negeri Mekah time tu juga. So dikatakan Syam dengan Mekah ni dia jauh tau. Dia bukan dekat, bukan sehari dua. Dia makan masa dalam sebulan daripada Syam ke Mekah. Jadi bila Talha ni dia balik, dia sampai je dekat rumah dia, dia tanya family dia. Dia kata ada apa-apa yang berlaku tak dekat Mekah sekarang ni? Ada apa-apa yang dia tertinggal ke, sebab dia tak ada kan. So dalam sirah ni mengatakan keluarga dia pun jawab ada, iaitu Muhammad. Dia mengaku sebagai Nabi Allah. So Talha pun tanya, okey Muhammad. So dia macam okey, dia ingatlah pendeta Nasrani tu cakap nama Ahmad kan, tapi kat negeri Mekah tu diorang hanya tahu Muhammad. Jadi Talha tanya, adakah Muhammad tu ada nama lain selain Muhammad? Lepas tu family dia kata ada, Ahmad. Okey, so Talha pun tanya lagi, ada tak siapa-siapa yang ikut Muhammad sekarang ni? Dan family dia pun jawab ada, iaitu Abu Bakar. Jadi Talha pun lagilah macam berfikir kepala dia kan. Dia macam, Abu Bakar ikut Muhammad? Tak mungkinlah Abu Bakar mengikuti orang yang salah.
Sebab apa? Sebab Abu Bakar ni dikenali sebagai seorang yang sangat bijak, pandai berdagang, seorang yang jujur, amanah, dan Abu Bakar ni antara orang yang paling tahu pasal nasab keturunan dekat Mekah tu. Jadi Talha rasa macam ada something yang hidden lah. So dia pun pergi jumpa Abu Bakar. Dia pun ceritakan dekat Abu Bakar pasal pendeta Nasrani yang dia jumpa dekat Syam. So apa yang berlaku dekat Abu Bakar cakap ya betul. Dia declare memang aku ikut Muhammad. So Abu Bakar pun bawa Talha pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu berlakulah peristiwa di mana Talha telah masuk Islam dan Talha telah mengucapkan syahadahnya di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi membenarkan cerita pendeta Nasrani yang Talha jumpa ketika di Syam. Okey. So bila Talha ni masuk Islam, apa yang berlaku dekat dia? Okey. Tentulah dia ditentang oleh keluarga dia. Kan? Selalunya fenomena dia memang biasa bila anak-anak keluar agama kan, mestilah family marah kan. So itulah yang berlaku kepada Talha. Dan dalam sirah diceritakan ada seorang lelaki yang bernama Naufal. Dia ikat Abu Bakar dan juga Talha. Dah ikat, lepas tu dia pukul, dia ludah. Memang teruk lah masa tu, memang teruk dia kena. Sampaikan dalam sirah kan, kalau Ustaz Basalamah, Ustaz tu cakap Abu Bakar dan juga Talha ni diberi gelaran sebagai Al-Qarinain. Okey. So itulah sedikit mengenai Talha ni. Jadi ada satu lagi cerita, iaitu pengorbanan Talha tu sendiri ketika perang Uhud. Okey, waktu perang Uhud ni adalah satu peristiwa yang dirakamkan sangat sedih lah, sangat menikam jiwa. Ketika perang Uhud, semua orang tahu kan, waktu tu ramai orang-orang Islam yang masa tu ikut dalam berperang bersama Nabi, tinggalkan Nabi. Jadi ramai yang lari daripada yang tinggal nak protect Nabi. Masa dekat perang Uhud tu, dah macam nak kalah tu, yang ada dengan Nabi hanya 11 orang Ansar, 1 orang Muhajirin. Yang satu tu adalah Talha. Masa tu Abu Bakar dia jauh lah daripada Nabi, tapi dia tak lari, Abu Bakar tak lari. Cuma masa tu dia tidak bersama dengan Nabi. Okey, apa yang berlaku masa tu? Okey, masa Nabi dah macam kaum-kaum muslimin ni macam dah nak kalah kan. So Nabi pun cubalah naik dekat bukit. Waktu naik kat bukit tu orang musyrikin kejar dekat belakang. Lepas tu Rasulullah berhenti dan Rasulullah tanya, ada tak sesiapa yang mampu lawan musyrikin dekat belakang? Dan orang yang pertama jawab adalah Talha. Saya mampu ya Rasulullah. Dan Rasulullah kata apa? Tetaplah kamu di tempat kamu. Ada sesiapa yang mampu? Dan ada orang Ansar jawab, saya ya Rasulullah. Maka engkau sahaja yang pergi. So orang Ansar tu yang pergilah. Dia pergi halang and then dia mati syahid. And then diorang terus lari lagi. Dan Rasulullah berhenti lagi. Benda ni 3 kali berlaku. Kali kedua Rasulullah berhenti dan Rasulullah tanya lagi, ada tak siapa-siapa yang mampu lawan mereka? Talha sekali lagi jawab, aku mampu ya Rasulullah. Dan Rasulullah kata, tidak, tetaplah di tempat kamu. Dan ada orang Ansar kata, ya Rasulullah, aku mampu, maka engkau sajalah yang pergi. So yang second pun lelaki tu orang Ansar tu dia syahid juga. Dan kali ketiga, dah sampai kali ketiga naik bukit tu, dah tak ada siapa dah sebenarnya yang tinggal dengan Rasulullah. Yang ada adalah Talha je lah waktu tu. Dan ketika itulah Rasulullah kata, Talha, maka kali ini engkau saja yang pergi lawan. So Talha ni pun dia sebab nak protect Nabi kan, so dia pergi halang. Diceritakan dalam sirah, memang Talha ni berjaya lah lindung Nabi. Maksudnya dia tahan musyrikin ramai-ramai tu. Sampaikan dikatakan Talha ni sangat sedih sebab waktu peristiwa Talha menahan orang musyrikin daripada attack Nabi sebab nak bunuh Nabi, benda tu disaksikan oleh Abu Bakar dan Ubaidah. Jadi Abu Bakar menceritakan dalam sejarah, dia kata dia melihat dari jauh Talha melawan dengan orang musyrikin dan nampak Nabi Muhammad. Dan ketika itu Nabi Muhammad dia dah lelah. Nabi Muhammad dahi, bibir dia dah pecah, muka dia dah berlumuran dengan darah, gigi garham dia pun dah tertanggal. Dan memang dah tak mampulah masa tu. Hanya orang kata kekuatan tu hanya dekat Allah kan.
Jadi apa yang berlaku masa ni, Abu Bakar pergi dekat Nabi, dan Nabi pun kata jangan hiraukan aku, jangan risaukan aku, pergi tengok Talha. So Abu Bakar pun pergi tengok Talha. Masa tu orang musyrikin dah tak adalah. So apa yang berlaku sangat menyayat hati, iaitu di mana Abu Bakar tengok Talha ni, nak kata badan dia tu macam hancur lah. Orang musyrikin buat kan, memang dah tak gaya, dah tak rupa manusia. Sebab apa? Sebab dekat badan Talha tu sendiri ada 70 luka, iaitu daripada pedang, dan juga ada tusukan tombak dan juga anak panah. Dan dikatakan tapak tangan Talha tu dah hilang, dah tak ada. Nak katakan sangatlah Talha ni berjuang sebab dakwah dan nak selamatkan Rasulullah kan. Dia sanggup korbankan diri dia, tak apa pun mati. Dia bukan setakat korbankan jiwa dia, tapi jasad dia pun dia tak kisah kan. Nak katanya jiwa yang sangat mencintai Islam tu, dia mampu merelakan apa sahaja kan. Dan kita tahu apa yang menggerakkan Talha tu adalah sebab iman dia yang sangat agung tu lah. Sebab itulah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi satu kata-kata yang barang siapa yang nak tengok seorang manusia yang berjalan di atas muka bumi padahal dia telah meninggal, maka lihatlah kepada Talha. Sehingga Abu Bakar sendiri mengakuinya. Di mana bila kita dengar pasal perang Uhud, Abu Bakar kata, maka hari perang Uhud adalah milik Talha. Itulah sedikit mengenai Talha.